Okey, ramai yang tanya kepada saya bagaimana kita nak hilangkan rasa gemuruh apabila kita berjumpa orang ramai, apabila kita bercakap seorang diri untuk kita sampaikan maklumat kepada ramai orang. Ini adalah tip daripada saya. Ini pengalaman peribadi saya sendiri yang kali pertama masuk pertandingan pidato syarahan agama. Saya masih ingat lagi. Saya hafal dalam 3 minggu berlatih 3 minggu. Tak sampai di atas pentas 3 minit, tiba-tiba 3 saat dah hilang dah apa yang hendak disampaikannya. Rupa-rupanya dalam kita berpidato ataupun pengucapan awak ini, hafal is not king. Tapi benda yang paling pertama adalah untuk kita hilangkan gemuruh, kita faham. Jadi tip saya pertama, kita faham apa yang kita hendak ucapkan. Jangan menghafal, tapi kita faham. Hafal adalah sebagai salah satu latihan, bukannya satu keutamaan. Okey, dapat Jadi pertama kita kena hafal, kita kena masukkan bukan keutamaan. Jadi keutamaan. Jadi caranya adalah kita kena faham teks. Okey, bila kita sudah faham teks, kita rupanya bukan sahaja kita tahu apa yang kita nak sampaikan, tapi kita faham tentang alur cerita. Bila kita faham teks, kita faham juga alur cerita, dan ketiga, kita faham tentang emosi yang hendak disampaikan. Okey, bila kita dah sampai tahap ni, kita baru perasan rupanya kesilapan utama kita terlalu bergantung dengan hafalan. Sedangkan bila kita faham, kita sampaikan dengan penuh rasa percaya diri dan juga penyampaian dari hati ke hati. Itu pentingnya untuk kita faham tentang alur cerita dan kita boleh sampaikan melalui emosi secara terus dari seorang speaker kepada penonton. Okey, itu tip pertama. Tip kedua adalah, kalau betul lah masih lagi gemuruh, saya sarankan kepada anda, gosok dulu tangan. Bila berada di hadapan ni, kita boleh gosok-gosok tepi ni supaya kita boleh buang kita rasa gemuruh. Gemuruh ni adalah salah satu cas negatif. Bila kita dah gosok-gosok kiri kanan, kalau lagi baik kita ambil pen ke, supaya kita boleh menyalurkan cas negatif ni kepada medium yang lain. Kalau kita tangan kosong, tak buat apa-apa, tak ada tindakan, cas negatif akan menguasai diri kita. Jadi tips kedua saya sarankan anda gosok-gosok dulu. Gosok-gosok dulu tangan ke, kat paha ke, ataupun mana-mana. Kalau tips saya akan guna pen untuk saya pegang supaya saya boleh salurkan rasa gemuruh saya kepada objek lain. Okey. Yang ketiga adalah kita kena ada draft. Okey, pengucapan awam ini sangat penting untuk kita fahamkan orang lain. Dia berkisar tentang cara kita memujuk orang lain untuk bersetuju dengan kita, memujuk untuk orang lain pengaruh apapun dan dipengaruhi apa yang kita hendak sampaikan. Jadi, draft sangat penting untuk kita memastikan penonton faham dan juga penonton dipujuk. Antara draft yang saya sarankan apabila kita bercakap dengan orang ramai dan pengucapan adalah kita seperti mana tak bahasa tadi, intonasi, dan juga kedua, teks yang dinamik. Okey. Bila kita sudah menguasai tentang hafalan, kita ingat hafal bukan keutamaan. Kita boleh gosok-gosok tadi supaya kita boleh hilangkan rasa cas. Dan kita ada draft yang ketiga ni melalui intonasi, kita nak tahu di mana kita nak sampaikan, dan paling penting teks yang dinamik. Teks yang baik akan membuat kita rasa lebih confident dan kurang gemuruh. Antara ciri-ciri teks yang menarik adalah teks yang begitu dinamik, yang bukannya sweet 100%, bukannya 100% skema, tak. Teks yang dinamik ni dia ada unsur-unsur
emosi yang berlainan, warna-warni. Ada part yang ketawa, ada part yang serius, ada part yang fakta, ada part retorik. Itu paling penting supaya kita boleh hilangkan rasa gemuruh. Kebersediaan adalah raja dalam kita menentukan hala tuju dalam pengucapan awal. Termasuklah apa yang saya maksudkan tadi, kita jangan menghafal. Pertama. Kedua, pastikan kita ada kebersediaan dari touch dan juga intonasi. Dan saya akui, kesemua ini perlukan proses. Dan keempat, paling penting adalah untuk kita hilangkan gemuruh, banyakkan minum air kosong ataupun mineral untuk memastikan pengaliran oksigen dalam darah kita dengan baik semasa dalam pentas. Biasalah bila kita bercakap dengan depan orang ramai ni, macam-macam perkara yang kita hendak fikirkan, macam-macam hendak yang kita sampaikan. Dan paling penting adalah bagaimana kita hendak memastikan penyampaian kita daripada jasmani dan juga rohani itu sampai kepada audien yang hendak kita sampaikan. Okey, dapat Jadi saya ulang sekali. Pertama, ingat hafal bukan keutamaan. Yang paling adalah kita faham tentang teks yang kita hendak ceritakan, tentang alur cerita. Lepas tu yang penting adalah emosi yang tidak disampaikan itu sampai atau tidak. Dan paling penting dia disampaikan dari hati ke hati. Dan kedua adalah kita boleh kosong-kosong untuk buang cas negatif. Dan ketiga, kita pandai buat draft dari segi intonasi teks yang dinamik. Okey. Dan keempat adalah kita minum air mineral sebagai persediaan untuk kita dari segi udara dan juga jasmani dan juga rohani. Dapat semoga bermanfaat.